Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saudara pengacara majlis, calon kita Saudara Hasnul, Saudara Abdullah Sani, sahabat saya, Ketua Wanita Naib Wanita Pusat, Saudara Zul daripada Pahang, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya ambil giliran awal kerana nak ke lapangan terbang sekejap lagi. Hadirin hadirat sekalian, pilihan raya sudah pun dekat. Kita dah nampak riak-riak rakyat sekarang ini. Semalam saya di Kedah di Langkawi, di mana dua DUN di Langkawi itu, satu ditandingi oleh Keadilan, satu lagi BN. Dua-dua dapat tentangan daripada PAS. Jadi PAS bertanding bebas dengan pakai baju putih. Baju putih itu tanda mereka surrender lah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita berterima kasih kepada orang-orang Melayu, orang Islam, mereka amat sensitif dengan agama. Bila diberitahu dalam pilihan raya lepas bahawa kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kedudukan Islam akan terancam. LGBT akan diizinkan. Pelajar-pelajar sekolah, wanita Islam diizinkan semula pakai skirt. Israel akan masuk kuasai. DAP akan berusaha membawa Malaysia bercantum dengan Singapura. Orang Islam sensitif. Lalu anak-anak muda mengundi Perikatan Nasional, terutama PAS. Saya berterima kasih di atas sensitif mereka. Abdullah Sani, hero kita pun kalah. Datuk Mahfuz Umar kalah 31,000. Nurul Izzah, tempat kubur reformasi, Sumpah Permatampau, daripada Wan Azizah, Anwar Ibrahim tak pernah kalah. BN kuat macam mana pun tak boleh masuk Matampau. Nurul Izzah kalah. Mahathir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, kalah. Kenapa? Orang Melayu, anak-anak muda, artis, ahli sukan menolak PH dan juga menolak UMNO sekaligus. Kita attack UMNO habis-habisan. Kita ingat orang Melayu datang undi kita. Tidak, dia pergi kepada PAS. Ini fenomena pilihan raya 8 bulan yang lalu. Sekarang hadirin sekalian, mereka ni berfikir, dia tengok seperti saudara yang berhormat Sani kata tadi, 8 bulan dah berlangsung. Dan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim menang lagi satu kes, iaitu Mahkamah Siarkan. Dia tak boleh sentuh lagi hal cerita Anwar Ibrahim, iaitu Pesuruhjaya PAS Perak yang mengatakan kalau Anwar jadi Perdana Menteri, LGBT akan diizinkan. Lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Istilah lama orang tua-tua dulu, alu bertemu alu, lesung tidak berguna lagi. Inilah istilah itulah. Dah 8 bulan berlangsung, orang tengok ada pun kerajaan izin lelaki kahwin lelaki, perempuan dengan perempuan. Peruntukan kepada agama, majlis agama dan sebagainya makin hebat, makin diperbanyakkan. Maka hadirin sekalian, mereka yang dulunya membuat perubahan itu sekarang merasa mereka kena tipu.
Perjuangan RUU dah tak dengar dah. Sekarang ni perjuangan REE. Rare Earth Element. Bahkan apa yang sekarang ni ditangkap sudah 13 orang. Bukan dah mereka ni yang capui mulut tu, bukan menjaga khazanah negeri dan negara. Dia bawa puak Cina mana tu? Kalau Cina Lokstar, Cina Kuala Lumpur, rakyat Malaysia, ambil rare earth mereka kaya, kurang-kurang mereka bayar cukai. Tapi ini dah, dia bawa puak Malaun mana datang? Curi nadir bumi. Dan sekarang kita lihat, MB Kedah bila diserang tubi-tubi oleh Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri yang ada maklumat. Kenapa kena tangkap dan sebagainya. Dia sekarang mula mendiamkan diri. Dan sekarang ni, Menteri Besar Kedah yang dianggap hero sudah jadi liability kepada Perikatan Nasional sekarang ini. Kita berterima kasih kepada Menteri Besar Kedah kerana membantu PH dan juga BN di negeri Selangor ini. Kerana terlanjur mulut itulah sekarang ini kita lihat orang-orang Melayu semua berpatah balik dan menyokong sekarang ni Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan. Terima kasih Sanusi. Jadi hadirin sekalian, kita menjawab satu perkara bukan dengan maki balik, tapi dengan lisanul hal, perbuatan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kita lihat bila dia jadi Perdana Menteri. Yang pertama sekali, dia nak hapuskan miskin tegar. Miskin tegar ni yang ramai Melayu, Bumiputera dan India. Orang Tionghoa kurang. Kita tanya, kita kata bolehkah kita hapus tahun ni 100,000 orang lebih? Boleh tak boleh? Buat. Ini arahan Perdana Menteri. Semua pegawai kita, semua menteri kena carilah. Di kampung mana yang anak tak dihantar ke sekolah kerana miskin, tak boleh beli susu kerana miskin, tak boleh beli beg sekolah kerana miskin, beri bantuan kepada mereka, paskan mereka daripada miskin tegar. Ini arahan Perdana Menteri. Kemudian banjir berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang. Semua negeri itu orang Melayu kurang undi kita pilihan yang lepas. Datuk Seri Anwar kata, dia sendiri telefon dah bincang dengan Syed Mukhtar, minta 60 juta. Kalau kita minta, tak tahu dia beri ke tidak. Perdana Menteri minta. Kamu barangkali dah meniaga lama dan sebagainya, perniagaan kamu kami tak kacau, buatlah perniagaan bersama pun, beri sikit untuk bantu mangsa banjir. Tahun lepas dia lulus 10 juta, tahun ni 50 juta. Semua penanam padi yang kena banjir ke tak kena banjir ke dapat RM250. Siapa punya usaha? Perdana Menteri. Kemudian hadirin sekalian kita lihat nelayan terus dapat RM300. Nelayan yang dapat RM300, yang dapat menanam padi RM300. Semua ni atas usaha Perdana Menteri dan banyakkan ini adalah kaum Bumiputera. Oh, kempen dulu, habislah Melayu, Cina kuasai, Cina kuasai. Apa yang berlaku kita lihat? Dia bawa Cina Beijing tu, picuri nadir bumi di Sik. Bersama dengan MBI, yang sekarang ni telah ditangkap berapa belas orang. Saya ingat dah kena pegawai kanan, kena ni, rasa hak atas itu tak lama dah tu. Ini hadirin sekalian kita lihat, orang-orang Islam insya-Allah sedang patah balik. Saya yakin kalau sekarang pilihan raya, sekarang Abdullah Sani akan menang semula di Parlimen Kapar. Now, kalau ada election sekarang. Tapi pada waktu itu Islam terancam, DAP komunis. Hadirin sekalian, sekarang ni isu-isu tak setuju dengan kami, kamu terkeluar Islam. Kamu tak setuju ni, tak salah cakap hal itu dah. Sebab
Semua kita biasa berkawan dengan semua parti di Malaysia. PAS biasa berkawan dengan DAP. Ingat tak dulu Haji Hadi peluk dengan Lim Kit Siang? Ingat tak? Aku pun tak pernah peluk rapat macam tu. Lim Guan Eng, Haji Hadi peluk rapat. Saya pun memanglah dengan Lim Guan Eng ni kami kawan rapat. Adalah peluk sekali-sekala, tapi taklah rapat macam Haji Hadi peluk. Masa tu DAP baru, DAP pertahan demokrasi, DAP menentang darurat di Kelantan, DAP mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu, DAP terima Islam agama rasmi. Bila berpisah dengan DAP, DAP komunis, DAP komunis. Sampai kata DAP, DAP, DAP. Dua main itu ya. Artinya PAS besar kawan dengan DAP. Kemudian hadirin sekalian, kita memanglah berkawan dengan DAP sejak 2008 sampai sekarang. Orang kata pada amanah ni suruhan DAP, katalah apa pun. Kita buat keputusan bersama kerana mereka parti halal di sudut perlembagaan. UMNO. Mana boleh kita sangka satu hari UMNO boleh bersama DAP? Kita tak sangka DAP boleh bersama UMNO. Tak boleh sangka. Artinya bila semua parti dah biasa berkawan, tak adalah kita lebih cakap kawan dengan parti ini terkeluar beragama. Kawan dengan parti ini terkeluar Islam. Sekarang sampai masa kita berlawan dalam bentuk yang disebut fastabiqul khairat. Berlomba buat kebaikan. Kita bila kita merintah ini kita buat. Patutnya Perikatan Nasional kata beri pada kami akan buat lebih baik. Dia berilah apa-apa yang mereka nak buat kalau mereka merintah nanti. Ini tidak dok main maki. Sebab itu hadirin sekalian, saya round dah. Kelantan pergi dah, Terengganu pergi dah, Kedah banyak kali, Terengganu baru ni. Saya nampak arus gelombang sedang berlaku. Kalau di Terengganu, gelombang biru. Dan juga gelombang Pakatan Harapan sedang berlaku di sana. Di Kelantan, tiba-tiba kita lihat berlaku perpecahan yang cukup dahsyat. Hari ini adik Tok Guru Aziz hentam Nik Amal. Tok Guru ditumpat pula hentam PAS. Saya kata apa jadi dah PAS lah ni. Sama-sama mereka dah berlagak sama satu sama lain. Sebab itulah kita lihat hadirin sekalian apa yang mereka main selama ini semua patah balik kepada mereka. Betulah kita bukan kita sonok-sonok nak berkawan dengan UMNO. Bukan sonok-sonok DAP nak terima UMNO. Bukan sonok-sonok UMNO nak terima DAP. Tetapi kita terpaksa. Sebab kita pernah faham orang Islam tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah. La tataharrak illa biiznillah. Tidak berlaku satu gerakan, satu apa melainkan dengan izin Tuhan. Pilihan raya lepas, keputusannya siapa pun tak boleh buat kerajaan. Tak boleh berlaku. Tahun 55 perikatan. 59 perikatan. 64 perikatan. 69 perikatan, 74 Barisan Nasional, 78 Barisan Nasional, 82 Barisan Nasional, 86 Barisan Nasional, 90 Barisan Nasional, 95 Barisan Nasional, 99 Barisan Nasional, 2004 Barisan Nasional, 2008 Barisan Nasional, 2013 Barisan Nasional, 2018 Pakatan Harapan. Majoriti. Tak pernah berlaku. Keputusan pilihan raya. Parlimen tergantung. Ini buat macam mana? PH 82. BN 40. BN 30. PN 74. Pada muka, siapa pun tak dapat cukup. Dia jadi keputusan macam tu. Kemudian, di sinilah orang tua-tua campur tangan. Siapa orang tua-tua kita? Raja-Raja Melayu.
Tak pernah mereka mesyuarat tergempar selepas pilihan raya. Melainkan tahun 2022. Raja-raja boleh mesyuarat, juru cakap selepas itu yang di-Pertuan Agong. Yang Pertuan Agong beritahu, kena wujud kerajaan perpaduan. Sebab semua tak cukup kursi. Panggil Mahyudin Yassin, dia sign, dia tak mau. Marang Rusila pula kata, kami dah cukup jumlah. Bila dia kata begitu, betul. Karena waktu itu, ada beberapa orang daripada BN tanda tangan SD untuk sokong Mahyudin. Tapi jangan lupa, SD itu tak boleh dipakai lagi karena telah ada Akta Lompat Parti. Kalau juga pergi juga, kena kosong kerusi. Oleh itu, Zahir Hamidi dan BN mengambil keputusan, kami menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bila BN sokong, sebuah parti, 82 campur 30, ngam-ngam 112. 112 melintasi 111, setengah. Yang Pertuan Agong berpanggil Anwar Ibrahim angkat sumpah. Bila angkat sumpah Perdana Menteri, kita dah cukup bilang Sabah dan Sarawak datang, cukuplah kita 2/3 majoriti 148. Hadirin sekalian, kita ni hadirin sekalian akan kekalkah perpaduan kita ini? Kekal atau tidak? Kekal berkat orang tua-tua pilih. Selalu saya sebut gini ya. Macam kita kahwin lah, anak teruna di Banting, anak dara di Baling Kedah. Tak pernah tengok sekali pun, hanya orang tua yang tolong kira. Masa angkat nikah pun tak tengok lagi bakal isteri. Isteri pun tak tengok bakal suami. Semua wali dan saksi yang sign. Malam pertama lepas angkat nikah bertemu, cuba tuan-tuan bayangkan. Tidur pun, belah ni talah belakang, belah ni belakang. Dia kena kaki sikit, sorry. Padahal bini dia dah, dia kata sorry lagi. Kita tak tahulah macam mana dia nak mula. Tapi bila dia dah mesra-mesra hadirin sekalian, setahun seorang anak. 10 tahun 10 anak. Hai yang menikah suka sama suka tadi hadirin sekalian, Allah. Kenuri di 5-star hotel. Bersanding 7 salinan pakaian. Belah kek sama tinggi dengan pengantin. Belah kek tu. Kemudian ada upacara batal ayat sembahyang, cium dahi. Hebatlah semua perkahwinan itu. Tak sampai cerai. Ada seorang dua artis lah, bukan semua. Cerai. Kita insyaAllah, kerana orang tua-tua kira, jodoh kita panjang. InsyaAllah kerajaan perpaduan ini jodoh panjang. InsyaAllah. Tapi hak suka sama suka tu dah mula berkelahi sekarang. Tengoklah lepas pilihan raya ni, kalau kita sapu 6 negeri ni, kita akan lihatlah bagaimana perpecahan mereka akan lebih dahsyat. Hadirin sekalian, kita ni bila kerajaan stabil, ini yang paling penting. Kita lihat bila Presiden ataupun Menteri Besar Sabah, Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak, kira-kira 2 minggu lepas bermesyuarat di Kuala Lumpur, mereka membuat pendirian apa jadi pun keputusan pilihan raya di 6 negeri ini, Sabah dan Sarawak tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kenyataan itu hadirin sekalian meletakkan yang mereka duk sebut, kalaulah bulan 8 ini menanglah mereka, kalau menang, tobat tak menang, maka akan berlaku perubahan kerajaan di Putrajaya. No, tidak sama sekali kali ini. Bila sudah stabil, kita lihat pelabur dah mula masuk. 2 minggu lepas kita lihat atau apa toke yang buat kereta tu, Elon Musk, orang terkaya dalam dunia, mengumumkan dia akan buka pejabat di Cyberjaya. Ni kereta-kereta hak baru pakai bateri, pakai elektrik semua ni. Kemudian dengan IT dan juga internet, semua cara moden boleh dipasang walaupun dalam hutan.
Jutawan-jutawan Hong Kong mulalah masuk duit ke sini. Dan juga peniaga-peniaga Arab dah mula masuk. Ringgit kita mula naik. Ringgit kita mula naik sekarang ni. Dan kita teruskan bila ekonomi kukuh, yang akan untung siapa? Rakyat. Saya bila keadaan beras kita pada masa depan, kalaulah negeri-negeri yang ekspor beras ke Malaysia ni berhenti ekspor beras, kita hadapi masalah. Oleh itu kita kena buat persediaan awal nak hadapi hal itu. Mada bercadang untuk buat sawah 5 musim untuk 2 tahun. Tapi sistem pengairannya mesti lengkap. Setelah bincang jurutera dan sebagainya bincang, Mada dan bincang semua, perlu 3 bilion ringgit. 3 bilion ini satu angka yang cukup besar. Saya jumpa Menteri Keuangan dan pegawai kerajaan yang lain, sama saya, beritahu pada Menteri Keuangan, 3 bilion. Dia kata 3 bilion mana nak cari duit? Saya kata kalau Menteri Keuangan tak setuju, saya akan adu kepada Perdana Menteri. Dan dalam mesyuarat kabinet, Perdana Menteri ada, Menteri Keuangan ada, akhirnya bersetuju 3 bilion untuk projek Mada. Untuk 5 musim untuk 2 tahun. Mada ni siapa penanam padinya? Siapa? 90% Melayu Bumi Putra. DAP tak marah pun. DAP tak kata apa pun dalam mesyuarat kabinet. Bahkan mereka bersetuju. Sebab ini program untuk mencukupkan makanan di Malaysia ini. Begitulah juga bila Perdana Menteri beri 900 juta untuk menyelesaikan hutang Felda. Sebab Felda berhutang pada bank. Felda kena terus hidup. Mahyudin Yassin lulus tapi tak bayar. Dan Perdana Menteri yang ada ni dah sekarang bayar. Hadirin sekalian, bila ekonomi berkembang, kita boleh tuntut banyak lagi program-program untuk rakyat. Saya sebut 1-2 perkara saja. Sebab itulah kita mau kerajaan yang stabil. Nak lebih stabil lagi, Selangor kekal di bawah kerajaan perpaduan, Negeri Sembilan kekal, Penang kekal, Kedah, Terengganu, Kelantan bersama dengan kerajaan persekutuan. InsyaAllah akan lebih stabil. Dan ini yang kita harap berlaku perubahan ini dan kita nampak hadirin sekalian. Dan rakyat hadirin sekalian, janganlah berulang peristiwa Sheraton Move. Sebab itu saya panggil gerakan syaitan. Tak boleh ambil kerajaan dengan cara beli wakil rakyat dengan berjanji, tak boleh. Yang akan susah rakyat sekarang, hutang kita 1.5 trilion. 15% hasil negara kena bayar hutang. Kenapa? Waktu itu kita tengok dia istihad darurat. Apa? Bumi Putra apa tu? Jana apa? Jana wibawa. Ambil lagi semua sebagainya. Negeri teruk. Jadi kita nak bina balik dengan perpaduan, dengan kestabilan untuk mendapat kemakmuran. Lepas tu hadirin, kita kena kempen betul-betul hal ini. Dan rakyat dah terima dah hujah-hujah kita. Nak tukar kerajaan, tunggu 5 tahun. 5 tahun, pilihan raya 2027 akan datang, rakyat boleh pilih. Sama ada pilih kerajaan perpaduan atau tolak Perikatan Nasional. Tolak Perikatan Nasional pun tak apa, pilih kerajaan perpaduan pun tak apa. Itu hak demokrasi. Jadi hadirin sekalian, saya harap semua bertugas. Terutama semalam saya ceramah dengan anak Najib Tun Razak. Kebetulan dia ketua bahagian UMNO di Langkawi. Dan juga kita lihat perpaduan antara kita begitu hebat sekali. Gelombang merah dan biru di mana-mana sekarang ini. Perpaduan wujud dan kita harap kita bekerja bersama. Kalau boleh kempen rumah ke rumah pun, biarlah ada amanah, keadilan, DAP dan juga BN bersama. Kalau kampung-kampung Melayu dan sebagainya, sekurang-kurang ada keadilan, ada amanah, ada BN.
supaya kita dapat bersama ke rumah dan sebagainya. Orang lihat perpaduan kita, atas pagar akan datang untuk mengundi kita insya-Allah. Morib, insya-Allah satu daripada untuk mencukup bilang kita memerintah negeri Selangor ini insya-Allah. Boleh semua? Hanya setakat ni ucapan saya ucap terima kasih dan kehadiran malam ni amat menggalakkan dan insya-Allah kita akan mencapai kemenangan yang di negeri Selangor ini. Kalau boleh kita mau dapat 56 ke semua Dewan Negeri Selangor ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.